Baru dia sama balik. Okey. Iaitu kesan persaingan intraspesies dan persaingan interspesies terhadap organisma. Terhadap organisma yang sedang kita kaji lah. Yang sedang kita kaji tu sama ada pertumbuhan dia. Kalau ada persaingan intraspesies tu, pertumbuhan dia koh molek koh tak molek. Itu maksud dia kesan. Okey, kalau ada persaingan interspesies tu, dia punya pertumbuhan dia tu koh baik koh tak baik, kita akan tengoklah daripada result yang telah disediakan oleh pihak buku teks ni dah. Okey, jadi kita tengok dulu pernyataan masalah. Pernyataan masalah ni mesti dalam bentuk persoalan lah. Ada tanda soal dan ayat pun mesti dalam bentuk soalan lah. Apakah kesan persaingan intraspesies dan persaingan interspesies terhadap organisma? Okey, tujuan kita mengkaji, kita sedang mengkaji ni kan, kita mengkaji kesan persaingan intraspesies dan persaingan interspesies terhadap organisma. Okey, dia tak bagi tahu lagi lah organisma apa ni. Okey, hipotesis ni kita punya jangkaan awal ataupun ramalan awal. So, kita jangkakan begini. Kita jangkakan jika berlaku persaingan yang tinggi antara organisma, maka pertumbuhan organisma akan menjadi perlahan. Okey, so kita punya hipotesis yang agak umum. Kalau ada persaingan sama ada inter ke intra, maka pertumbuhan organisma itu akan menjadi perlahan. Baik, kita kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni kita gunakan pemboleh ubah dimanipulasi. Manipulasi dekat sini maksudnya yang kita tukar-tukar lah. Iaitu biji benih. Okey, biji benih apa? Biji benih jagung dengan biji benih padi. Kita boleh nyatakan terus dekat sini pun tak salah. Biji benih jagung, biji benih padi. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ataupun result keputusan yang kita akan perolehi dalam eksperimen ini adalah dari segi ketinggian anak benih jagung dan anak benih padi. Okey, secara spesifiknya kita boleh bagi tahu terus. Baik, dalam eksperimen ini apakah yang kita malarkan? Okey, kita nak tengok, kita nak tahu dia punya bergerak balas kan, pertumbuhan dia tinggi ke rendah kan. So apa yang kita malarkan dalam eksperimen ini? Kita mesti malarkan kuantiti tanah, banyak mana kita guna untuk biji benih jagung, banyak itulah kita guna untuk biji benih padi. Jenis tanah mesti sama, jangan kita guna, maksudnya dari segi kesuburan dia, baja dia samalah. Okey, kita siram pun, kekerapan kita buat siraman air pun sama, baja yang kita bekalkan sama, keamatan cahaya matahari pun sama belaka. Keamatan cahaya di sini maksudnya cahaya buatan lah ni, bukan cahaya matahari lah. Ataupun boleh juga cahaya matahari, boleh cahaya buatan. Okey, so bahan yang kita gunakan, bahan ni maksudnya bahan yang bukan digunakan berulang kali lah. Tanah berbaja, 120 biji benih jagung, 120 biji benih padi. Okey. Radas yang kita gunakan dekat sini, dulang plastik dengan ukuran 50 cm x 40 x 10. Maksud dia dulang yang plastik yang agak besar ni, panjang 50 cm, lebar 40 dan dia punya ketinggian 10 cm. 10 cm tu lebih kurang tak sampai sejengkal lah. Lepas tu kita kena ada pembaris sebab kita nak tanam biji benih tu pada jarak yang sama bagi setiap biji benih. Lepas tu kita kena ada lah penyodok mini, takkan kita nak cedok dengan jari kita ke. Penyodok mini tu kita cedok tanah atau untuk kita korek lubang nak bubuh biji benih tu. Okey, so kita beralih kepada kaedah. Baik. Sekarang pelajar perhatikan pada gambar rajah ni kan. So ni adalah dia punya kotak tadilah, kotak plastik, bekas plastik yang kita gunakan tadi. Kita guna 3 bekas, betul tak? 3 bekas. So bekas A kita labelkan A, B, C. Bekas A ni kita letak biji jagung belaka pada jarak yang biji dengan biji 10 cm, biji benih dengan tepi pada jarak 5 cm. Okey. Okey, bekas B kita letak biji benih padi pada jarak yang sama. Ada berapa ni? 20 biji benih pada setiap bekas pada setiap bekas kita letakkan 20 biji benih pada jarak yang sama macam ni.
Okey, sini biji benih padi pun 20 biji pada jarak yang sama, 5 cm antara biji benih dengan biji benih 10 cm, biji benih dengan bekas dengan tepi 5 cm. Kemudian satu bekas lagi yang kita labelkan sebagai bekas C ni, kita campur kita nak wujudkan persaingan interspesies. Iaitu persaingan di antara spesies yang berbeza. Kita campur jagung dengan padi. Okey, sini kita kena tahulah dia kat sini kalau persaingan macam ni, siapa yang menang dia, siapa yang kuat dia akan menang. Siapa yang tak kuat dia akan kalah. So perkataan kuat tu kita boleh ganti dengan perkataan dengan benda-benda lain yang lebih spesifik lah. Okey. Yang pertama, labelkan ketiga dulang plastik ABC ni, ini adalah K1 . Okey, kemudian yang kedua, pilih 30 biji benih jagung daripada takdir 120 kita sediakan takdir 120. Kita ambil 30 je yang molek-molek. Bukan, dia pilih secara rawak ni. Pilih secara rawak, bukan pilih yang molek dak. Pilih secara rawak 30 butir jagung. Lepas tu 30 butir padi. Okey. Dah ada dah sekarang ni. Sekarang biji benih jagung ada 30. Biji benih padi pun ada 30. Betul lah tu. Sebab kita nak letak dekat sini 20. Kan? Dekat sini 10. Begitu juga dengan padi. Sini 20. Sini 10. Sini jagung campur padi 10, 10, 20. Jadi ketiga-tiga bekas tu ada 30 biji benih. Baik. So ni kaedah yang ketiga. Kita semai lah. Kita semai biji benih macam cikgu cakap tadi lah. 20 biji jagung di dulang A. 20 biji benih padi di dulang B. Dan 10 lagi baki bagi setiap biji benih diletakkan di dulang C secara berselang-seli. Kita nak suruh dia wujudkan persaingan kan. Kemudian pastikan jarak di antara dua biji benih ialah 10 cm. Manakala jarak di antara biji benih dengan tepi dulang adalah 5 cm. Boleh faham? Okey, sekarang ni langkah berjaga-jaga ni. Letakkan ketiga-tiga dulang di tempat yang teduh atau tempat yang redup, bukan di bawah cahaya matahari teruslah. Mungkin di kawasan taman yang berbumbung. Okey. Okey, yang keenam, siram setiap dulang dengan air yang sama. Kalau kita siram sebanyak 500 ml setiap kali siram, samalah berlaku. Kalau 2 kali siram sehari, 2 kalilah sehari. Okey, selepas sebulan, pilih secara rawak 10 anak pokok dah kita panggil. Sekarang kita panggil anak pokok dah. Tadi biji benih ke? Ni kita panggil anak pokok sebab dia dah bercambah dan jadi anak pokok, ada daun, ada batang dah ke? Okey, 10 daripada dulang A, ambil 10 pokok padi dari dulang B dan 5 pokok jagung dan 5 pokok padi dari dulang C. Boleh faham? Ambil sini 10, sini 10, sini 5. Sini 5. Okey. Nak buat apa ambil tu? Ambil tu ukur. Kita bukan dapatkan jisim kering dia, kita ukur terus dengan pembaris ketinggian bagi setiap anak pokok. Dalam sentimeter ni. Okey, ukur dan rekod ketinggian setiap anak pokok serta dapatkan puratanya dan tulis dalam jadual. Kita ukur belakang bagi 20 anak pokok tu, lepas tu kita dapatkan purata, kan. Okey, yang ke-9. Berdasarkan jadual tersebut, lukiskan graf bar. Okey, ketinggian anak pokok dalam sentimeter. Guna pembaris meter tadi, kita cari pembaris meter kan. Okey, sekarang kita try beralih ke slide seterusnya. Baik, ni jadual keputusan yang kita boleh sediakan lah. Jenis anak benih atau dulang. Jagung / diletakkan dalam dulang A. Padi diletakkan dalam dulang B. Jagung yang diletakkan dalam dulang C. Okey, pokok jagung yang diletakkan dalam dulang C. So, diasingkan dekat sini. Yang dulang sini, diasingkan lah. Okey, so sekarang ni. So, kita dah ambil tadi kan, kita ambil 10 anak pokok, betul tak? Kita ambil 10 anak pokok, so kita ukur tinggi yang ini berapa, yang ini berapa, yang ini berapa. Okey, sampailah siap sampai sini. So, kita nak dapatkan purata dia kan. Okey, kita nak dapatkan purata dia, kita capur semua ni. Pokok ketinggian pokok 1 sampai pokok 10 dalam cm tu kita capur.
Contohnya kita dapat 100 lah kan. So kita nak dapatkan purata, kita bahagi dengan 10. 10 pokok kan? Macam itulah seterusnya. Okey. So, sekarang kita beralih ke slide seterusnya. Baik, keputusan teruslah ni. Ni keputusan eksperimen yang telah disediakan oleh guru-guru yang menyediakan buku teks lah. Okey, eksperimen ini telah dijalankan lah. So, kalau kita buat nanti, kita boleh buat perbandingan lah. Kita dapat result yang sama atau tak lah. Jadi, dalam dulang A, anak pokok jagung ni kan, kita dapat nilai macam ni, dia punya ketinggian. 40 cm ni tinggi ni. Tinggi ni kalau 40 cm ni, nampak ni ada unit kat sini So, kalau kita buat jadual, kita kena peka dengan unit kita ni. Jangan lupa nak tulis. Salah satu kesalahan yang besar kalau lupa tulis unit. Baik. So kita dapat purata dia 40.8 cm bagi setiap purata dia. Purata keseluruhan 40.8 cm. Okey, bagi pokok padi pula, dia punya purata ketinggian adalah 35.63. Jadi kita nampak tak dekat sini. Kadar pertumbuhan jagung dengan padi yang hidup berasingan ni. Yang hidup berasingan ni kita boleh nampak kat sini dia bukan persaingan, dia tak bersaing dua ni. Tapi kita boleh nampak pertumbuhan pokok jagung memang jenis spesies yang bertumbuh lebih cepat daripada pokok padi. Ni persaingan intra, dia saing sama-sama dia. Pokok jagung sama-sama dia bersaing sama-sama dia. So dia boleh melakukan pertumbuhan macam ni lah, setara ni lah. Jadi kalau kita tengok dari segi perbezaan macam ni, memang pokok jagung jenis aktif. Dia jenis aktif. Mungkin dia spesies yang menyerap tenaga cahaya lebih, menyerap baja nutrien lebih, boleh akar dia mungkin lebih panjang, lebih banyak bercabang dan dia boleh menyerap lebih air, kan. Dia punya kebolehan dia. Baik. So sekarang kita tengok kepada dulang C. Dulang C, pokok jagung yang diletakkan di dalam dulang C yang bersaing dengan pokok-pokok padi, dia boleh melakukan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Ni 45.42 ni. Tak tahulah nanti kalau kita buat kita dapat macam mana. Mungkin kita kena cuba buat. Adakah pertumbuhan dia akan lebih rendah daripada nilai yang ni, ataupun dia macam ni, dia lebih tinggi daripada hak dia sama-sama dia lagi. Okey. 45.42 ni lebih tinggi daripada persaingan intra dia. Okey, sekarang dulang C pula. Pokok padi pula. Yang mana dia bersaing dengan pokok jagung. Tengok ni. Masa dia duduk sama-sama dia memang jenis pertumbuhan yang lebih rendah daripada jagung. Okey. Jadi bila dia bersaing dengan pokok jagung, dia memang kalah lah. Dia memang tak boleh lah. Okey. So, dia tengok dia punya purata ketinggian dia lebih kurang 25.26, lebih rendah banyak daripada persaingan intraspesies. Maksudnya, dia punya kadar penyerapan air, baja, nutrien, penyerapan cahaya matahari, kadar fotosintesis dia, kadar pertumbuhan dia lebih rendah apabila dia berhadapan dengan persaingan interspesies. Okey. Baik, cikgu beralih kepada soalan. Namakan, soalan dia basic ni, basic sangat ni. Tengok dia punya jawapan tu. Okey. So, baik, namakan jenis persaingan yang berlaku dalam dulang A, B dan C. Kita tahu dah tadi ke. Dulang A, intra, sama-sama dia. Persaingan sama spesies. Ni intra, ni inter lah sebab kita campur jagung dengan padi. Okey. Nombor 2, apakah sumber yang menyebabkan persaingan di dalam dulang A, B dan C? Gapo dia yang pokok dia duduk berebut tu? Inilah yang dia duduk berebut ni. Mineral, air, baja, cahaya matahari, nutrien. Okey. Nombor 3, spesies manakah yang lebih adaptif? Adaptif ni lebih beradaptasi lah. Dalam persaingan dulang C. Tadi kita nampak dah kan? Berdasarkan eksperimen murid seperti yang cikgu terangkan tadi dah lah.